Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, so semalam kita punya marking, kita dah clear bab kita punya marking semalam. So kalau korang perasan semalam, yes, kita nampak WTI dia membuat penurunan, dia membuat kenaikan. Tapi kalau korang perasan, saya bagi tahu semalam, kawasan support ni perlu di break untuk dia teruskan penurunan. Kalau dia tak berjaya nak break, so jawapan untuk kenaikan lebih tinggi daripada penurunan. Sebab apa? Untuk market nak turun, lebih jauh, dia kena break dulu dekat support level dia. Okay, support level ataupun support ni kawasan lah. So ni adalah kawasan yang semalam, zone yang sama yang saya gunakan. So area support dekat mana ni? So area support ni dekat sini semalam. So even kita nampak dia punya shadow, tak bermakna yang dia akan membuat breakout. So selagi mana tiada candle yang close di bawah, bermakna jawapan untuk nak buat penurunan yang jauh untuk seterusnya tiada. Okay, so kalau siapa yang alert dengan kita punya zone, okay, alert dengan zone penentuan kita, dia sampai kepada zone penentuan kita dan seterusnya dia membuat kenaikan selepas dia dah membuat rejection lah. Dia dah membuat rejection di kawasan zone penentuan kita ni dan dia berlakunya rejection dan teruskan buat kenaikan. Okay, so apa yang kita nak tengok untuk hari ni? Okay, kalau kita buka di time frame daily untuk sekarang ni. Okay, untuk sekarang ni kalau kita buka di time frame daily, apa yang kita boleh nampak adalah market telah berjaya membuat satu kenaikan yang melebihi harga sebelum dan semasa. Harga sebelum dan semasa. So bila dia dah berjaya membuat kenaikan melebihi semasa dan sebelum, dipanggil all time high. Nama dia all time high. Maknanya kata dia membuat satu kenaikan melebihi harga sebelum. Jadi dipanggil sebagai all time high. So bila terjadinya all time high ni, apa yang kita boleh monitor? Apa yang kita boleh monitor adalah kita perlu tunggu dia buat pullback di kawasan di sini untuk projection sebelumnya, ataupun untuk projection selepas ni, apa yang bakal terjadi. So kita dah tandakan kita punya kawasan begini, resistance dengan support level dekat sini. So apa yang kita boleh buat adalah kita perlu menunggu pricing ni datang. Okay, kita perlu menunggu pricing ni datang untuk kita mencari entry position kita. Okay, kalau kita buka di time frame yang lebih besar seperti weekly, monthly dan sebagainya lah, daily, H4 dan juga H1, memang jawapan untuk membuat kenaikan tu lebih banyak. Jadi zone yang sekarang ni, kita akan buat yang baru. Untuk apa? Untuk kita punya trading plan untuk hari ini. Walaupun kita punya projection yang semalam, zone yang sama, masih boleh diguna pakai. Tapi tiada masalah untuk kita buat yang baru. Untuk apa? Lebih banyak kita praktis membuat setiap hari. Jadi benda yang sama setiap hari kita ulang, benda tu akan jadi familiar dengan kita. Bila dah familiar dengan kita, kita akan jadi lebih mudah untuk kita memahami kita punya projection harian kita. Okay, so first kali kita buat dia punya kawasan support yang terdekat dengan pricing. So saya buka di time frame H4 dulu lah. Okay, so kita tandakan dulu dia punya kawasan dan dia punya zone dia. So ni adalah daily punya support. Sini adalah daily punya support kedua. Dan ini adalah daily punya support ketiga. So dekat mana kita punya range untuk kita nak mencari sell? Untuk sekarang sell di atas pagar. Bila sell di atas pagar bermaksud kita mencari confirmation di time frame kecil sahaja. Okay, so sell macam saya ada bagi sell pagi tadi dekat group, yang itu adalah sekadar retracement sahaja. Okay, bila dia dah berbuat all time high ni, kita dah tak boleh mencari buy dekat atas, kita boleh mencari buy bila dia turun sahaja. So
lebih terbaik untuk kita mencari sel dekat atas. Cuma kena ada setup yang korang familiar untuk korang nak masuk. Untuk sekarang ni kita cuba tandakan kawasan di time frame yang lebih besar dulu. Okay. So tadi kita dah buat di time frame H4. So daripada time frame H4 ni kita boleh kecilkan kita punya zone. Okay, kita boleh kecilkan kita punya zone. Okay, kita boleh kecilkan kita punya zone lah. So bila kita boleh kecilkan kita punya zone, jadi lebih selamat. Okay, so ni adalah zone dia. So semua ni adalah color yang berwarna biru. 1, 2, 3. Okay, tandakan dulu dia punya kawasan. Okay, untuk kita tahu dia punya projection dia. Apa yang akan terjadi bila sesuatu berjaya buat breakout lah. Kalau contohnya dia berjaya buat breakout yang nombor 1, dan dia boleh pergi nombor 2 dan seterusnya lah. Okay, so ni adalah range harga untuk support level. So dekat mana kawasan resisten yang kena break? Kawasan resisten kena break boleh digunakan sebagai kita punya kawasan penentuan. So masih sama dekat situ, 1 dan dekat sini. Okay, satu lagi dekat sini. So zone actually masih sama, tapi saya cuba untuk nak membuat semudah. Itu sahaja. Zone actually sebenarnya adalah sama sahaja. Tapi saya sentiasa membuat yang baru untuk apa? Untuk mengajar korang cara sentiasa membuat hari-hari adalah benda yang baru, hari-hari adalah benda yang hari-hari adalah hari yang baru. Bila kita jumpa hari yang baru, kita ibarat kita buat buku yang baru lagi. Okay, so bila kita buat buku yang baru, kita akan sentiasa lebih mudah. So, bila dah siap, saya biasanya akan delete saya punya horizontal lah. Sebab dah siap kan. Dah siap, kita dah tak payah nak tanda lagi dah. Nak ada horizontal, nak ada dia punya tu lagi, kotak lagi. Jadi benda tu bertambah cerambah, terlampau banyak lah cerita dia. Okay, so kita dah ada dah kawasan kita punya buyer dan kawasan penentu. Ingat, bila saya tanda warna biru adalah buy, bila merah adalah sell dan hijau adalah penentuan. Penentuan ni bermaksud dia boleh jadi untuk nak sell kalau kena break, boleh jadi untuk buy kalau reject. Okay, so kita dah ada penanda. So kita boleh monitor dekat time frame kecil apa yang sedang terjadi untuk time frame yang kecil. Kalau kita perasan untuk sekarang ni dia sedang membuat satu structure untuk membuat penurunan lah. Sebab dia nak turun, dia perlu buat setup untuk nak turun. Kalau dia nak naik, dia perlu buat setup untuk nak naik. Dia tak boleh terus naik, tak boleh terus turun. Jadi kita tengok dekat sini, dia dah buat satu structure lah. Boleh dikatakan sebagai structure breaker jugalah. So andai kata dia berjaya break support level dekat bawah ni, dan insya-Allah minimum dia kena pergi adalah dekat hijau ni. Okay, minimum adalah dekat hijau ni untuk dia nak turun. Minimum dia. Sebab dia kena turun dekat kawasan yang dia dah break. Ingat tadi kita dah buat kawasan hijau adalah kawasan yang pernah kena break dan belum kena retest. Kawasan biru adalah kawasan support level yang mana yang pernah terjadinya resisten dan kena breakout resisten tu dia jadi support level lah. Dia pernah terjadinya resisten, lepas tu dia break. Kita tengok dekat sini resisten, dia kena break. So bila dia break, dia datang balik, so dia membuat satu support level dekat sini. So support level ni dikira sebagai resisten become support. So dekat kawasan biru ni, yang kedua ni adalah kawasan apa? Bukan kawasan resisten become support, tapi adalah kawasan support dan juga support. Support dan juga support. Besar kemungkinan lah. Untuk zon yang ketiga ni adalah kawasan apa? Kawasan yang pernah terjadinya support, kena break support, dia buat resisten kena break dan menjadi support level. So dikira sebagai resisten become support. So kita tak tanda semua tu tanpa sebab, kita tanda bersebab. Okay, so untuk sekarang ni kita boleh monitor untuk dia membuat penurunan. So andai kata korang familiar dengan setup ABC cell, so korang boleh carilah ABC cell yang ada. So untuk saya sekarang ni, saya tak boleh nak berpandukan setup ABC cell. Sebab apa? Dia tiada apa-apa dekat belakang dia.
untuk saya nak monitor sebagai ABC cell. So kalau saya tarik ABC cell, dia akan jadi benda yang berbeza. So saya akan cari setup-setup rempit saja. Macam ni dia ada buat setup sel rempit. Tadi pun dia ada buat setup sel rempit. Tapi dia kena break dulu support level dekat time frame M15 ni untuk dia nak sampai dekat hijau ni. Kalau dia berjaya break harga yang terendah dekat sini, then insya-Allah dia boleh pergi dekat bawah ni lah. Tapi andai kata dia tak berjaya break, makna kata korang perlu close korang punya position sell dan tunggu projection seterusnya lah. Andai kata dia break, boleh tunggu dia pullback. Kalau contoh kejap lagi dia tak berjaya break, boleh ambil gaji dulu. So andai kata dia buat lagi penurunan melebihi level sebelah ni, korang boleh tunggu dia pullback untuk korang mencari entry. Tapi andai kata ustaz saya nak hold juga, hold je lah, tak ada masalah. Korang follow je korang punya trading plan. So saya ada je account yang saya hold, ada account yang saya akan close. So kita cari gaji, insya-Allah dolar datang. Okay, so itu sahaja untuk pagi ni. Semoga bermanfaat kepada semua, insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat pagi.